Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan subtopik 3.1 homeostasis dalam benda hidup. Kali ini kita sambung lagi kawal atur suhu badan. Kali ini kita lihat dengan lebih terperinci kawal atur suhu badan. Sebelum ni pun kita dah sentuh sikit, dan sekarang kita tengok yang lebih terperinci lebih lanjut. Okey, masih lagi keadaannya cuaca panas atau semasa senaman, di mana peningkatan pada suhu badan akan dikesan oleh otak kita. Kemudian otak kita akan melakukan mekanisme pembetulan. Jadi yang pertama antara yang berlaku adalah salur darah akan mengembang, ataupun berlaku proses dinamakan sebagai pembasodilatan. Pembasodilatan. Pembasodilatan maksudnya basuh ni merujuk pada salur darah. Dilatan maksudnya dilate. Dilate ni dia akan kembang lah. Maksud dalam bahasa saintifiknya. Dalam bahasa Melayu disebut salur darah akan mengembang. Kesan dia lebih banyak darah akan dihantar melalui salur darah mendekati permukaan kulit, maka lebih banyak haba boleh dikeluarkan. Kesan ini lebih banyak darah mendekati kulit, kemudian kesan dia lebih banyak haba akan dibebaskan. Yang keadaan yang kedua, masih lagi cuaca panas atau semasa senaman, maka peningkatan suhu ini akan dikesan oleh otak. Otak akan melakukan mekanisme pembetulan arahan dia. Maksudnya kelenjar peluh akan diaktifkan. Jadi kita akan lebih berpeluh, banyak peluh akan dihasilkan di permukaan kulit kita. Kesan dia, haba badan dihilangkan apabila peluh menyegat. Bila peluh menyegat, dia membawa bersama-sama dengan dia haba yang berlebihan tadi. Seterusnya mekanisme seterusnya yang terlibat, masih lagi keadaan yang sama disebabkan oleh cuaca panas atau cuaca senaman tadi. Maka perubahan suhu, peningkatan suhu akan dikesan oleh otak. Kemudian otak akan arahkan mekanisme pembetulan. Contohnya, untuk kes bulu roma ni, bulu roma akan condong, dia akan mendatar pada permukaan kulit, menyebabkan kurang udara terperangkap pada kulit, dan kesan dia lebih banyak haba akan dibebaskan daripada badan kita. Kali tengok pula keadaannya jika cuaca sejuk. Secara umumnya, bila cuaca kita sejuk, maka badan kita akan mula kehilangan haba badan, disebabkan kerana perbezaan ataupun kecerunan dari segi suhu lah, perbezaan suhu di antara persekitaran dengan suhu dalaman kita, di mana elemen luar ni macam udara dan sebagainya untuk meningkatkan suhunya, maka dia akan mula menyerap haba daripada badan kita. Perubahan bila berlaku penurunan pada suhu badan kita, ianya juga akan dikesan oleh otak kita, dan otak kita akan mengarahkan mekanisme pembetulan supaya suhu badan kembali menjadi normal, iaitu 37 darjah Celsius. Secara lebih tepatnya sebenarnya suhu badan kita ni adalah 36.9 darjah Celsius, tapi diterima pakai 37 darjah Celsius ini mengikut konsep bundaran matematik. Sebenarnya secara terperinci apa yang berlaku? Apa yang berlaku bila cuaca sejuk? Apa yang dibuat oleh sistem badan kita? Seperti sama tadi, cuaca sejuk, badan kita kehilangan tenaga haba, suhu badan turun, dikesan oleh otak, maka berlakulah mekanisme pembetulan. Yang pertama sekali berlaku pada kulit kita. Yang pertama sekali, salur darah akan mengecut. Maksudnya diameter darah, lumen darah tu dia jadi kecil. Dia kecil. Jadi kesan bila salur darah mengecut, tak banyak darah yang akan mengalir mendekati permukaan kulit, ataupun lebih banyak darah akan menjauhi
kulit. Jadi biasanya bila keadaan sejuk ini, darah banyak dihantar ke organ-organ utama kita lah. Dan tidak dihantar, dikurangkan dihantar ke kulit untuk mengelakkan kita mengalami kehilangan haba yang melampau. Okey, jadi kesannya, jika kurang darah mengalir mendekati kulit, maka kurang haba akan dibebaskan. Itu kesan dia. Okey, sonya masih lagi fenomena yang sama, cuaca sejuk, penurunan suhu badan dikesan oleh otak, mekanisme pembetulan diarahkan, antaranya kelenjar peluh akan kurang diaktifkan, maksudnya peluh akan kurang dihasilkan. Kurang berpeluh. Jadi bila kurang berpeluh, kurang berlaku sejatan pada permukaan kulit, maka kurang haba akan dihilangkan. Okey, kaedah seterusnya masih lagi benda yang sama, suhu sejuk, badan kita kehilangan tenaga haba, suhu menurun, dikesan oleh otak kita, maka dilakukan mekanisme pembetulan. Seterusnya bulu roma akan menegak. Satu lapisan udara terperangkap pada kulit, kurang haba dibebaskan. Jadi penegakan bulu roma ini dilakukan oleh otak regang kita. Bila dia mengecut, maka dia menarik kulit kita, menarik bulu roma kita supaya bulu roma jadi tegak. Maka satu lapisan udara yang tebal terperangkap pada kulit, oleh kerana udara adalah penempat haba, maka kurang haba akan dibebaskan melalui kulit kita. Jadi ini mengurangkan kehilangan haba. Okey, seterusnya masih lagi keadaan sejuk. Suhu badan kita kehilangan tenaga haba. Suhu badan kita menurun, dikesan oleh otak kita, kemudian otak arahkan mekanisme pembetulan. Kali ini apa yang berlaku, badan kita akan menggigil. Jadi ini adalah tindak balas normal oleh badan kita. Kalau kita kehilangan suhu yang terlampau banyak, kita mula menggigil. Menggigil ini sebenarnya otak kita mengarahkan otak rangka kita untuk mengecut dan mengendur berulang-ulang kali. Sebab itu kita menggigil. Otak rangka kita mengecut dan mengendur berulang-ulang kali. Jadi bila ini berlaku, pengecutan, pengenduran perlu kepada tenaga haba. Maksudnya otak kita terpaksa melakukan aktiviti untuk menghasilkan tenaga haba. Haba yang dihasilkan itu akan meningkatkan suhu darah kita. Dan suhu darah kita ini, darah kita ke bawah suhu tadi, ke seluruh bahagian badan kita, supaya seluruh bahagian badan kita akan meningkat suhunya kembali kepada normal, iaitu secara tepatnya 36.9 darjah Celsius, secara bundarannya 37 darjah Celsius. Ini adalah suhu normal kita yang perlu dipastikan sentiasa badan kita berada pada suhu ini. Okey, sekarang kita tengok pula sistem yang terlibat dalam kawal atur air badan. Di sistem yang pertama, kita ada sistem saraf, di mana ia mengesan perubahan kandungan air dalam darah kita. Darah kita ni sebahagian besar daripada air. Adalah air. Maka ini ada sistem saraf yang boleh mengesan nisbah air dalam darah kita lah. Yang kedua, kita ada sistem endokrin, di mana kelenjar pituitari ataupun kelenjar adrenal akan merembeskan hormon. Pituitari ini ada hormon dia. Hormon dia dinamakan sebagai hormon ADH. Hormon ini adalah hormon yang mengelakkan berlakunya kehilangan air, antidiuretik hormon. Mengelakkan kehilangan air lah.
Kemudian kita ada adrenal ini, dia akan merembeskan hormon untuk menggalakkan ginjal kita menyerap lebih banyak air, supaya air tak dibuang dengan banyak lah. Okey, yang ketiga kita ada sistem perkumuhan, di mana ginjal akan menyerap semula air ataupun garam mineral. Jadi ini bergantung kepada rembesan daripada kelenjar adrenal. Dia akan merangsang perubahan berlaku kepada ginjal, sama ada lebih telap atau kurang telap pada air ataupun garam mineral. Yang keempat, kita ada sistem peredaran darah, di mana sistem ini darah mengangkut hormon ke ginjal. Hormon ini lah, hormon yang dibawa ke ginjal. Hormon ini, hormon antidiuretik pun akan dihantar ke ginjal untuk tindakan untuk mengelakkan kehilangan air yang terlampau banyak, ataupun jika air banyak untuk mengeluarkan lebih banyak air daripada badan kita. Jadi kalau kita tengok pada kawal atur air badan ini, dia mestilah bermula daripada aras normal. Kerana kita perlu pada satu aras normal air ini. Yang pertama, keadaan dia, air dalam badan meningkat. Jika mungkin kita minum air terlalu banyak sebagai contohnya, ataupun kita tidak melakukan banyak aktiviti, ataupun hari sejuk, maka tak berlaku perpuluhan, air banyak dalam badan kita. Maka air ini, kandungan air ini, kuantiti air ini akan dikesan oleh reseptor, dihantar kepada pusat kawalan otak kita. Otak kita akan mengarahkan mekanisme pembetulan. Antaranya penghasilan air kencing yang meningkat. Maksudnya kita akan keluarkan banyak air melalui air kencing kita. Yang kedua, air kencing banyak dan cair. Banyak kuantitinya. Cair maksudnya nisbah air dengan urea atau garam mineral berlebihan yang nak dikeluarkan, air lebih banyak. Air lebih banyak daripada bahan lain dalam air kencing kita. Biasanya air kencing kita akan berwarna jernih. Kalau kurang air, biasanya air kencing kita berwarna sangat kuning atau keperang-perangan lah. Jadi bila ini berlaku, kuantiti air akan menurun dalam badan kita dan kembali semula pada keadaan normal aras air yang normal. Okey, keadaan yang kedua, air dalam badan kita menurun. Dia berikan contoh di sini bila kita melakukan aktiviti lasak, kita jogging ataupun kita merentas desa pada waktu yang panas. Di badan kita kehilangan air yang banyak untuk menyejukkan badan kita, untuk semasa perpuluhan, kita bernafas, dikesan oleh reseptor. Kemudian reseptor akan hantar impuls atau isyarat atau maklumat kepada pusat kawalan, itu otak kita akan tafsirkan, kemudian otak kita akan arahkan mekanisme pembetulan. Contohnya di bahagian sini, penghasilan air kencing akan menurun. Jadi bila air dah banyak keluar melalui perpeluhan, melalui peluh kita, berapa lagi kita nak tambah lagi kehilangan air tersebut. Jadi penghasilan air kencing akan menurun. Yang kedua, air kencing adalah sedikit dan pekat. Pekat kerana kurang air. Kerana kurang air dalam kandungan air kencing kita. Yang ini cikgu sebut tadi, air kencing kita mungkin berwarna sangat kuning ataupun menghampiri warna perang. Air kurang, urea banyak. Okey, sebenarnya kita berhenti dulu sebelum kita sambung lagi pada bahagian 3 hormon estetilah haiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.